yang kedua, Black Toxic Boss menentang Trio Slayer. Kita lihatkan ketika ini pasukan Black Toxic Boss, mereka akan mengeluarkan satu hero terlebih dahulu. Pacito akan menjadi ban yang pertama untuk pasukan B. Dan Trio Slayer ketika ini, mereka boleh ban keluar Matilda kalau mereka mahukan, tapi Nathan diberikan fokus terlebih dahulu dan akan di dalam permainan Black Toxic Boss. Maksudnya mereka boleh ban keluar Hayabusa kalau mereka mahukan, ban keluar Matilda pun boleh kalau mereka nak. Okay, ini jadi kita akan lihat hero apa yang ini Matilda keluarkan terlebih dahulu. Matilda memang berbahaya. Kita pun dah lihat di game pertama tadi, Minzal guna Matilda memang tak ada otaknya. Barat telah pun dikeluarkan Barat telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh pasukan dari ini. Sejujurnya Barat merupakan antara salah satu hero fighter yang sangat sukar untuk dijatuhkan. Kalau dia letak kat bahagian EXP pun dia sangat sukar untuk digang. Kalau letak kat bahagian jungle, damage yang besar. Nanti pula dengan ketahuan untuk dikan Xbox akan menjadi jadi lebih dahulu oleh Black Boss. Dan ketika ini pasukan Trio Slayer, mereka boleh dapatkan Ruby, tapi mereka memfokuskan kepada Veil terlebih dahulu. Begitu juga dengan pick seterusnya. Kalau mereka nak combo ni, Tigreal boleh ambil, Atlas pun masih lagi terbuka. Jadi kita akan lihat Karina akan diberikan fokus terlebih dahulu oleh pasukan Trio Slayer. Okey, kalau dia nak gunakan Karina tank, boleh, tapi agak sedikit kurang dah sekarang ni, sebab dengan ada patch yang update yang baru ni, Karina dia punya damage akan bergantung magic power. Menyebabkan kalau nak tak nak damage yang besar perlu disiapkan dengan magic item terlebih dahulu. Tak apa, lihat adakah Trio Slayer akan menggunakan Karina build tank ataupun Karina ni build damage. Jadi Selena, begitu juga dengan Hayabusa akan oleh Black Toxic Boss. Trio Slayer, mereka boleh dapatkan fighter terlebih dahulu kalau mereka nak hero-hero yang keras seperti Yuzong. Kalau mereka nak lock terlebih dahulu, Ruby sebenarnya masih lagi terbuka kalau mereka nak Ruby. Ini kalau mereka nak pick off Jawhead, aroma yang sangat besar untuk diambilkan, tapi Akai ditunjukkan terlebih dahulu. Ini Akai didapatkan saja dia lock terlebih dahulu. Akai untuk combo dengan Veil agak sedikit, tapi kalau kena lock tu betul memang menyakitkan lah, tak boleh nak buat apa. Tapi nak set up dia tu agak sedikit sukar. Step for Akai, mungkin Tigreal, mungkin Atlas lebih sesuai untuk digunakan oleh mereka. Tapi tak apa, itu adalah apa yang mereka rencanakan. Macam Fovius keluar dulu, Black Toxic Boss perlu keluarkan satu hero ketika ini, hero yang keras di bahagian fighter. Ruby boleh dikeluarkan, mereka Pulapu, Yuzong boleh dikeluarkan, Esmeralda pun satu box, tapi Ruby akan ini. Trio Slayer, mereka boleh mengambil hero gold lane terlebih dahulu. Nana didapatkan. Adakah Nana akan bermain di bahagian gold, ataupun kalau Veil dekat gold agak sedikit bahaya sebab dia potensi kena gang dan dia punya level agak sedikit sukar naik, melainkan kalau dia gunakan kalau dia main dekat mid. Apa kita akan lihat apa yang berlaku. Mungkin juga Akai boleh bermain side dan nak dekat mid. Tapi Black Toxic Boss ketika ini mendapatkan Kufra terlebih dahulu. Begitu juga dengan Clean, menampakkan yang pasukan Trio Slayer tak ada hero yang boleh pergi dari bahagian backline lagi. Jadi Clean satu pilihan yang baik untuk memberikan damage burst yang sangat besar buat masa ini. Satu pick yang terakhir untuk pasukan Trio Slayer, mereka boleh ambil satu hero marksman. Di bahagian EXP pun mereka penting sebab mereka tak ada fighter lagi. Tapi mereka mengambil Guinevere. 4 magic damage, 1 saja physical damage daripada pasukan Trio Slayer. Nak pushing agak sedikit sukar, nak burst tu mudah. Tapi kita akan lihatkan sebab drafting kita dah selesai, jadi kita untuk terlebih dahulu untuk lihat. Saya ingatkan sekali lagi, bukan daripada
bahagian merah ni kita ada Hayabusa, Selena, Lin, Kufra dan juga Xbox untuk Trio Slayer kita ada Veil, Akai, Guinevere, begitu juga memegang Retribution. Jadi dia akan memegang tanggungjawab yang besar, memegang Retribution untuk mendapatkan farming, untuk mendapatkan natural objective, Kalot, itu semuanya jawab di bahu memegang Retribution. Tapi jangan salahkan memegang Retribution kalau mereka tak dapat lot. Kalau salahkan mereka sebab kat mana anda ketika tu? Macam tu. Tapi kita akan masuk ke dalam game terlebih dahulu. Black Toxic Boss menentang Trio Slayer. Black Toxic Boss kita ada Fat Op, Jade, King of Toxic, Monyok dan juga Muislah. Untuk Trio Slayer kita ada Paduka, saya tak nak sebut yang tu, Panglima, Dakjal, Harry Shikizi, Emma 93 dan juga Flash, yang Guinevere menggunakan emblem fighter, Flame Shot digunakan. Emma mungkin dia nampak satu, macam kalau orang ni cakap sosok dia nampak sesuatu yang terus Flame Shot. Tapi apa kita akan lihatkan Black Toxic Boss ketika ini, Kufra dan juga Clean dia akan gunakan baby sit punya meta, bukan sit entertainment, baby sitting punya meta untuk dapatkan gold scrap di bahagian bawah terlebih dahulu. Hayabusa dah start roaming ke arah orange buff ketika ini. Karina juga pun berjaya untuk mendapatkan purple buff terlebih dahulu. Jadi kedua-dua mereka jungle bukan tak dapat lagi, dia tak dapat lagi, tapi dia kedua-dua mereka perlu dapatkan level 4 untuk start masuk dalam fight untuk burst. Fat OP peluang di bahagian tengah ketika ini. Di bahagian atas Guinevere elakkan diri daripada dan pause. Ketika ini saya sekali lagi dan pasukan daripada belah biru kita itu BTS. Bukan BTS, BTB, pasukan BTB, Black Toxic Boss yang akan jadi kita akan lihatkan Kufra, Selena, Hayabusa, Xbox dan juga Clean akan bermain ketika ni. Dan untuk Trio Slayer kita ada Veil, Karina, Akai, kita ada Nana dan juga Guinevere. Jadi drafting yang agak sedikit berbahaya untuk pasukan ada Trio Slayer sebab semuanya magic damage seperti yang kita bincangkan tadi. Bila magic damage, ini akan menyebabkan mereka nak pushing tu agak sedikit sukar. Mereka nak masuk dalam team fight tu pun agak sedikit berbahaya. Ya, mereka boleh burst, mereka boleh start burst, mereka boleh keluarkan tinggi, tapi bila nak pushing, bila nak bagi damage kepada natural objective itu agak sedikit berbahaya. Mereka tak ada DPS yang seperti Hayabusa, Clean. Jadi untuk jatuhkan target-target yang kebal tu agak sedikit berisiko tinggi. Itu dia berdasarkan daripada segi drafting. Untuk daripada segi win condition kedua pasukan BTB, mereka punya cara adalah mereka perlu dapatkan farming kepada Hayabusa untuk handle dekat bahagian early game. Mereka ada Selena untuk setup. Jadi bila ada Selena untuk early game, memang kalau Selena punya arrow jadi pada awal game, memang Selena ni dah boleh setup. Selena boleh setup. Jadi bila ada Hayabusa, mereka perlu dapatkan farming terlebih dahulu. Jadi kita akan tunggu pause kejap terlebih dahulu sebab mungkin ada sedikit masalah mereka. Jadi kita kembali kejap. Whoop it, bitch, I'm outside of some movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like loosely. Bitch, I'm by my chicken like it's a 2-piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just swallow all my kids in a 2-seat. Remember when we couldn't stay apart, holding hands and making love out in your car. Never thought that it would end. Roll the line until it hit the ground. Now ain't just right to tell us that our love has died. I wish I could have known back when you were mine.
Royal Tuan. Amin aja. Why, brother? Why must we Paxleys all take the path of magic? Am I such a disgrace to this house, big brother? Okay, kita akan kembali ke dalam game. Maafkan kami ada sedikit masalah teknikal daripada player-player. Jadi tak mengapa. Biasalah main online kan. Jadi masalah internet tu memang tidak boleh lari lah. Kita akan lihat apa yang berlaku ketika ini. Di bahagian tengah, Akai akan menolong Nana untuk membersihkan minion terlebih dahulu. Veil akan diletakkan di bahagian gold lane. Veil letak kat bahagian gold lane sebenarnya agak sedikit berisiko. Sebab bila Veil dekat bahagian gold lane, dia punya potensi untuk kena gank, potensi untuk kena pick off memang sangat-sangat tinggi. Dan kita tahu bagaimana Veil dia perlukan level, dia perlukan item. Kalau dekat gold, ya dia boleh dapatkan gold. Tapi untuk dapatkan level agak sedikit sukar nak dibandingkan kalau dia dapat dekat mid ni lagi senang sebenarnya. Tapi Fat OP dalam bahaya ketika ini, cuba untuk dijatuhkan oleh dua pemain pasukan Trio Slayer. Tapi Hayabusa dah pun berjaya untuk mendapatkan turtle pasukan mereka untuk yang pertama ketika ini. Tyrus Rage cuba untuk dikeluarkan tapi tidak berjaya dengan adanya Molina yang memberhentikan pergerakan Fat OP ketika tadi. Dan Ogi Shadow Kill diaktifkan untuk memberikan damage. Walau bagaimanapun tidak berjaya untuk menamatkan nyawa pasukan Trio Slayer ketika ini. Masih lagi 0-0 kill untuk kedua-dua pasukan ketika ini. Abyssal Arrow terkena ketika ini, tapi kita lihatkan Jade akan berada di bahagian atas untuk memberikan pertolongan kepada Monyok. Okay, sekali lagi Abyssal Arrow terkena. Kalau dia masuk tadi tu, dia boleh menjatuhkan Flash sebenarnya, tapi Flash akan memilih untuk berundur terlebih dahulu buat masa ini. Hayabusa akan terus saja meneruskan farming bagi mendapatkan item terlebih dahulu. Bagi ada damage untuk masuk dalam team fight. Hurricane Dance telah pun dikeluarkan daripada Akai, tapi dihentikan pergerakan tersebut dengan adanya Tyrus Revenge sebentar tadi. Panglima Dajjal datang untuk memberikan sedikit bantuan ketika ini di bahagian tengah, tapi mereka tidak mahu untuk memunculkan diri terlebih dahulu. Hayabusa telah pun bersedia, Tyrus Revenge telah pun terkena. Tyrus Rage melekatkan Akai ke dinding, tapi tidak ada sebarang follow up untuk pasukan daripada Black Toxic Boss sebentar tadi, menyebabkan ultimate tersebut agak sedikit merugikan Fat OP berjaya untuk mengelak Violet Requiem yang telah pun dilepaskan oleh Guinevere sebentar tadi. Sekali lagi mereka ingin berlegaduh di bahagian tengah. Harry Shikizi dalam bahaya ketika ini, mungkin akan ditumbangkan. Ogi Shadow Kill telah pun diaktifkan, dia masih lagi hidup, tapi Quad Shadow dengan adanya Phantom Shuriken mereka berjaya untuk mendapatkan Akai tersebut ketika ini. Agak sedikit terlewat, Nana datang untuk memberikan bantuan menggunakan Lina Blitz. Tapi itu semua telah pun terlewat, telah pun dijatuhkan. Abyssal Arrow telah pun dilepaskan oleh Black Toxic Boss ketika ini daripada Selena sendiri. Abyssal Arrow sekali lagi terkena. Terkena kepada Flash, cuba untuk memberikan cakaran kepada Flash, tapi Flash masih lagi mampu untuk melarikan diri terlebih dahulu. Flame Shot telah pun dikeluarkan. Jade perlu berundur buat seketika. King of Toxic akan meneruskan farming. Jadi ini adalah turtle yang kedua. Kalau dia berjaya untuk dapatkan turtle ni, jadi ini adalah turtle yang kedua untuk pasukan Black Toxic Boss.
Oh, Muiz lah baru melarikan diri terlebih dahulu. Hurricane Dance telah pun dilepaskan buat masa ketika ini. Flame Shot dilepaskan, satu ultimate tapi tidak ada sebarang follow up ketika ini. Wind Blow telah pun dilepaskan. Fat OP dalam bahaya. Hayabusa datang pada waktu ini untuk memberikan pertolongan tapi tidak berjaya. Dia pun tak ada Ogi Shadow Kill untuk dilepaskan sebentar tadi. Fat King of Toxic sebentar tadi, maafkan saya, telah pun dikorbankan dengan adanya Karina. Nyawa sedikit itu memang makanan dia. Terus saja ditumpaskan ketika ini. Tarik di bahagian tengah cuba untuk diambil oleh pasukan Trio Slayer tapi kehabisan minion. Muiz lah di bahagian bawah cakap, "Don't worry my friend." Dia akan mendapatkan turret di bahagian bawah. Pasukan Trio Slayer tidak mahu memaksa pengambilan turret di bahagian tengah, jadi mereka akan berundur terlebih dahulu dengan melihatkan Kufra telah pun hidup semula di dalam team fight. Pasukan daripada Trio Slayer, mereka ketika ini cuba untuk mengasap terlebih dahulu. Pasukan Black Toxic Boss Fat OP telah pun menyiapkan Athena Shield terlebih dahulu untuk memberikan pertahanan kepada Magic Defense yang dikeluarkan oleh pasukan Trio Slayer. Sebab ada 4 Magic Defense Muiz lah dalam bahaya ketika ini. Itu yang saya katakan, combo yang bahaya. Akai dan juga Veil ni dia akan menjadi salah combo. Nampak? Jadi Hurricane Dance menyebabkan combo Wind Blow, Wind Blade dan juga Windstorm daripada Veil tersendiri tersasar sebentar tadi, dan tarik di bahagian tengah sepertinya ingin diberikan fokus terlebih dahulu. Tyrus Revenge memberhentikan Akai ketika ini. Mereka cuba untuk memfokuskan tarik di bahagian tengah terlebih dahulu. Emma dan juga Harry Shikizi buat masa kini. Muiz lah akan membersihkan minion, menolong pasukan BTB ketika ini. Windstorm, Windblow, Muiz lah hampir-hampir saja untuk dijatuhkan tapi berjaya untuk melarikan diri terlebih dahulu. Harry sekali lagi Hurricane Dance akan diberhentikan dengan menggunakan Tyrus Revenge sahaja sebentar tadi. Trio Slayer Karina dengan 200. Tapi lihatlah damage yang dikeluarkan oleh Marina Bliss daripada Nana tersebut sangat-sangat menyakitkan. Tyrus Rage begitu dengan Ogi Shadow Kill berjaya untuk menumpaskan satu pemain. Akai telah pun dikorbankan tapi Flash Violet Requiem terkena tepat kepada sasaran, menyebabkan Fat OP terpaksa berundur terlebih dahulu ini. Dan Muiz lah dia akan free farming dekat bahagian bawah. Tak ada siapa yang nak kacau dia. Agak sedikit berisiko. Turtle yang ketiga ataupun saya rasa ini adalah yang terakhir sebenarnya untuk pasukan Trio Slayer. Mereka cuba untuk dapatkan turtle ini. Fat OP cuba untuk mengintai peluang, dan turtle tersebut berjaya untuk dapatkan oleh Hayabusa. Dengan datanya kuat Shadow menggunakan Retribution berjaya untuk mendapatkan turtle tersebut. Karina dalam bahaya. Karina akan ditumbangkan buat masa ketika ini. Hurricane Dance telah pun dilepaskan oleh Harry Shikizi tapi lihatlah damage yang besar tanpa dikeluarkan. Ogi Shadow Kill menyebabkan Harry Shikizi dikorbankan. Begitu juga dengan Paduka telah pun ditumbangkan. 3 pemain pasukan Trio Slayer ketika ini telah pun menerima kematian, dan di bahagian tengah mereka cuba untuk fokuskan terlebih dahulu, clearkan minion sahaja untuk pasukan Trio Slayer sebab mereka tahu mereka kehilangan 3 orang pemain. Jadi apa yang mereka boleh lakukan adalah untuk back off, melakukan defense terlebih dahulu. Turret bahagian atas telah pun dapatkan 2 turret berbalas. Satu ketika ini Abyssal Arrow terkena tepat kepada sasaran. Flash mungkin akan dijatuhkan tapi tidak. Violet Requiem cuba untuk mendapatkan flash tapi Abyssal Arrow terkena sekali lagi, dan Abyssal Trap berjaya untuk mendapatkan kill tersebut. Panglima cuba untuk melarikan diri, terkena Tyrus Revenge. Tyrus Rage telah dilepaskan oleh Kufra, Ogi Shadow Kill dan Jade yang akan mendapatkan kill tersebut buat masa kini. Paduka cuba untuk mendapatkan Muiz lah tapi Muiz lah cakap no, berjaya untuk mengelak serangan tersebut dan dia berjaya untuk melarikan diri. Turret di bahagian tengah boleh difokuskan oleh pasukan BTB ataupun Black Toxic Boss ketika ini sebabnya kehilangan 2 orang pemain. Trio Slayer dah kehilangan 2 orang pemain dan mereka ada wave minion ketika ini untuk memberikan pertolongan. Harry Shikizi datang boleh saja untuk melakukan Hurricane Dance menolak minion keluar, tapi mereka akan fokuskan terlebih dahulu kepada pengambilan atau mencuri sebenarnya resource jungle pasukan Trio Slayer ketika ini. Marina Blitz telah pun dilepaskan. Violet Requiem terkena pula kepada Hayabusa ketika ini tapi masih lagi cuba untuk menyelamatkan diri. Tidak berjaya, Hayabusa dikorbankan. Tyrus Rage tidak terkena kepada sesiapa ketika ini, menyebabkan pasukan Black Toxic Boss terpaksa berundur terlebih dahulu dan Trio Slayer mendapatkan sedikit kelebihan buat masa ini. Black Toxic Boss kehilangan seorang pemain iaitu pemain yang penting. Hayabusa dikorbankan sebentar tadi. Trio Slayer
mereka setup yang baik daripada Flash seperti tadi. Violet Requiem terkena tepat pada sasaran. Dan Akai pun tepat Hurricane Dash dia, lock Hayabusa menyebabkan tak boleh nak buat apa-apa. Terus tak boleh nak buat apa-apa. Red team turret has been destroyed. Mainan yang baik tunjukkan, dilihatlah Emma telah pun diberikan sedikit damage terlebih dahulu. Flame Shot dilepaskan, Fat OP terkena Hurricane Dance tapi tidak masuk pula ke dalam turret Tyrus Rage. Tak nampak, tak apa. Menyebabkan ketika ini Fat OP dalam bahaya, cuba untuk dijatuhkan oleh Karina, mencari tapi lihatlah Muiz berjaya untuk mendapatkan kill tersebut. Walau bagaimanapun Kufra akan dikombakkan damage yang besar. Muiz berjaya untuk mendapatkan double kill. Hayabusa akan memfokuskan kepada pengambilan turret di bahagian tengah. Guinevere akan terpaksa berada di bahagian atas untuk melakukan pertahanan terlebih dahulu. Turret sekali lagi akan ditumbangkan oleh King of Toxic di bahagian tengah buat masa ini. Dan mega kill diberikan kepada Jade di bahagian atas sebentar tadi. Wow. Selena lawan dengan Guinevere. Selena menang 1 by 1 seperti tadi. 4 kill untuk Jade. Dan lot ini akan cuba untuk dapatkan terlebih dahulu oleh pasukan Black Toxic Boss. Kita lihatkan okey, Muiz lah cuba untuk dapatkan lot tersebut menggunakan dia punya skill bomb dan juga tembakan peluru daripada clean. Ketika ini Hayabusa Ogi Shadow Kill telah pun dilepaskan dan Retribution digunakan untuk mendapatkan lot tersebut. Akai Hurricane Dash agak sedikit terlewat. Jade akan dikorbankan tapi lihatlah Harry juga akan menerima nasib yang sama. Ketika ini Tyrus Rage berjaya untuk melekatkan Karina ke dinding tapi tak ada sebarang damage follow up. Mereka mencuba untuk meluluh terlebih dahulu. Veil punya damage ketika ini sangat-sangat bukan sangat-sangat lah. Veil punya damage sekarang ini dah menyakitkan sebab dia dah level 10. Dan mungkin item dia pun dah siapkan beberapa item yang penting terlebih dahulu. Mungkin dia ada siapkan 2 item lah, Cloud of Destiny dan juga Lightning Truncheon mungkin disiapkan oleh Veil. Sebab tu damage dia tadi tu agak menyakitkan juga sebenarnya. Flame Shot telah pun dilepaskan. Muiz lah terkena sedikit damage ketika ini. Flash dan juga Panglima cuba untuk mendapatkan Muiz. Lompatan Violet Requiem tidak terkena tapi Muiz lah akan dicari ketika ini. 2 orang pemain mencari Muiz. Hati lihatlah bagaimana ada strength yang sangat baik daripada Kufra berjaya untuk memberhentikan 2 orang pemain dan menyebabkan Muiz terselamat. Muiz telah pun berjaya untuk mendapatkan 2 kill di sini tapi Hayabusa juga berjaya untuk mendapatkan double kill. Maafkan saya tadi Muiz dapat 1 kill sahaja. Harry Shikizi cuba untuk melarikan diri terlebih dahulu, terkena Abyssal Arrow. Harry menggunakan 1000 pounder untuk melarikan diri tapi tidak berjaya. Satu lagi cakaran kepada Akai menyebabkan dia terus saja terkorban. Ketika ini Crystal akan diberikan fokus oleh pasukan Black Toxic Boss mendapatkan game yang kedua. Ketika ini pasukan daripada BTB ataupun Black Toxic Boss berjaya untuk mendapatkan kemenangan. Dan pasukan dari berjaya untuk mendapatkan Muiz-lah mendapatkan kemenangan. Jadi kita akan kembali kepada custom game.